إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة حسبنا الله ونعم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله وسلم Faslun fi bayani fadilatir ridha. Situ. Ini satu pasal menyatakan kelebihan ridha Allah Ta'ala akan segala perbuatannya, dan ridha ia akan hambanya. Karena ridha Allah Ta'ala datang dulu, baru datang ridha hamba kepada Allah. Kalau Allah punya ridha tak sampai, seorang hamba tu qalbi dia tak akan bergerak untuk duduk dalam maqamir ridha. Dan firman Allah radhiyallahu anhum wa radu an. Dan telah rida Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan telah rida mereka itu daripadanya. Mana rida Tuhan sampai dulu tu. Wa fil hadis innallaha yatajalla lil mu'minin fayaqulu saluni fayaqulun nas'aluka ridak. Tersebut dalam hadis bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tajalli, Allah mendedahkan bagi orang yang mukmin mana pada qalbi mereka. Maka firman ia maksudnya pinta oleh kamu, ya, saluni, minta oleh kamu ni mana akan daku. Fayaqulun, maka berkata mereka itu ai fi du'aihim, dalam berdoa tadi apa diminta? Nas'aluka ridak, kami memohon akan dikau, akan ridamu akan kami. Sebab siapa dapat saja rida selamat di dunia dan akhirat, ya. Man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa dapat akan Allah, mana dapat keridaan. Sebab dia yang paling besar dalam hidup kita ialah rida Tuhan. Wa ridwanum minallahi akbar. Rida Tuhan lebih besar daripada segala yang lain, lebih besar daripada syurga, lebih besar sekali. Kalau dia dapat rida Tuhan, lebih daripada syurga dia dapat macam-macam Tuhan bagi. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kemudian daripada ia menyebutkan hadis ini dengan katanya, fasu'aluhumur ridha ba'dan nazr nihayatut tafdhil. Maka memohonkan oleh mereka orang yang mukmin akan rida itu bila kemudian daripada melihat mereka akan Allah Ta'ala. Ya, setelah mereka melihat, dia juga akan melihat akan Allah Ta'ala, yang adalah rida itu bahawa sehingga afdal darajat orang yang arifin, ya, darajat paling tinggi ialah rida Tuhan. Dia dapat rida Tuhan, dia tamam habis. Betul dalam Quran sebut dia paling besar, ya. Makam rida, makam paling tinggi rida. Kemudian waruya annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ala ta'ifatan min ashabih ma antum faqalu mu'minun faqal ma alamatu imanikum qalu nasbiru innal bala wa nashkuru innal raha wa nardah bimawaqi'il qada. Faqal mu'minuna wa rabbul ka'bah. Dan riwayatkan oleh setengah daripada ulama bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyai suatu taifah daripada beberapa sahabat, maka apa hal kamu, apa keadaan kamu? Maka semua mereka itu adalah mukmin, kami beriman ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya. Maka bersabda ia sallallahu alaihi wasallam, apa alamat iman kamu? Maka semua mereka itu adalah kami sabar pada ketika datang dapat bala, mana kami sabar dalam ujian, dan syukur kami pada ketika dapat kemurahan, mana nikmat Tuhan. Uji kami sabar, nikmat kami syukur, dan reda kami. Dan adalah kami reda dengan tempat jatuh qada. Segala qada yang berlaku kami reda. Mana apa, no comment. Itu tanda pakaian awliya. Man arafallah kalla lisan. Siapa kenal Tuhan, kelu lidah dia. Apa mana kelu? No comment. Dia tak ada komen apa pun. Ya. Sebab dia memandang semua tu minallah, ada hikmah dia. Maka sabdanya SAW adalah kamu ini sebenar-benar orang mukmin. Itu
demi Tuhan Kaabah, Ka'batullah. Mana rida tu makam yang paling tinggi sekali lah. Di kalangan makam ma'rifah ialah rida. Bahawa rida dia tak ada hal tuan letak mana pun tak apa. Ya, untuk makan rida tuan letak apa pun tak apa. Tuan letak di senang pun tak apa, letak di susah pun tak apa, letak apa pun tak apa. Dia duduk diam. Ya. Orang rida ni orang yang paling tenang kan. Dan bila dia rida dia ada ma'rifat. Dan bila ma'rifat dia ada mahabbah. Bila mahabbah rida pecahan daripada mahabbah. Bila dikasih aja rida. Orang dah berkasih apa dia ada komen tak kekasih dia buat sama dia rida. Ya, dia berlazat dengan af'al mahbub dia. Wa bil khabar tuba liman hudiya lil islami wa kana rizquhu kafafah wa radiya bih. Dan tersebut dalam hadis adalah beruntung. Ya, bil khabar tuba, beruntung orang yang diberikan hidayat bagi Islam. Mana kata ada cahaya Islam masuk dalam kalbi dia, dia bukan orang yang beruntung. Ya, sikapi semua tak ada untung dan ya, dan adalah rezekinya itu sekadar memadai akan dia jua. Itu hebat. Orang yang Tuhan berikan rezeki dia sekadar mermada, cukup untuk ibadat. Mana Tuhan elakkan dia daripada kesibukan mengurus harta. Ya, tapi nafsu kita nak suka banyak. Itu nafsu. Ya, lagi banyak sedap urut gitu gini. Orang sebenarnya bila Tuhan bagi cukup, itu orang yang terbaik bagi. Tuhan tak sibukkan dia dengan syawagil, benda-benda yang memasyghulkan dia. Kalau banyak sangat macam pening dan sana naik ajar sini nak urus, sini tersangkut sini, terbelit sana macam-macam. Lalu nak ibadat dia Tuhan dia pening. Ya, jadi Tuhan sendiri bersihkan dia. Hidup dia tadi tak sibuk dengan benda. Ya, sekadar perlu. Ya, jadi maknanya rezeki yang sekadar perlu yang terbaik. Macam ibarat kita tanam pokok lada tuan-tuan. Jangan terus tak ada air, tahu dia kering mati pula sebab. Jangan banyak sangat, payah nak bubuh tu letak sebeledi sekali air, mampu tu pokok tu. Payah nak kau bubuh ambil kau sebeledi air. Terangkat kau pun terangkat. Ya, jadi makna sekadar cukup atau cantik. Ya, kenderaan pun ada, lori semua dia ada apa? Berat dalam muatan, kan? BDM. Kalau dia lebih kan subuh patah. Ya. Jadi makna tak ada lebih sangat. Tapi nafsu tak, dia nak lebih. Itu pandangan nafsu. Waris kuakana rizquhu kafafah. Kemudian waradiyabih. Itu mahal terjemah kita. Waradiyabih. Dan sebut dalam hadis bahawa beruntung orang yang diberikan hidayat warisan. Itu pertama sekali. Pertama sekali din agama. Ya. Dan adalah rezekinya sekadar memadai akan dia, sekadar cukup. Dan reda ia dengan dia. Allah Ta'ala reda memasukkan seorang yang beramal tidak banyak amalan dia. Tidak banyak amalan, tetapi dia reda dengan sedikit rezeki. Ya, sebagaimana dia reda dengan sedikit rezeki, maka Allah reda masukkan di dalam syurga dengan sedikit daripada amal. Ya, kalau amal dia banyak, itu yang terbaiklah. Maknanya kalau dia reda tadi dengan sedikit rezeki, itu satu ruang untuk dia ke syurga. Bila dia reda. Ya, ini terbalik. Kerja dia rupa nak banyak, kerja malas. Ya, nak rezeki banyak, berarti ibadat malas. Ya, itu tak boleh. Dia yang terbaik tu rezeki tak banyak, amal hebat tu lagi baiklah. Terpakai para aulia. Dia kalau amal kita kurang, rezeki kurang, amal kurang pun boleh tahan. Yang maknanya apa? Tentang rezeki dia reda. Tuhan beri dia tak banyak pun dia reda. Maka oleh kerana dia sabar, dia reda dengan pemberian sikit, maka Tuhan pun reda lah dia masuk syurga. Dia beri rezeki banyak-banyak, ya, dia lari pada Tuhan, itu murka Tuhan. Dan lagi sabda Rasulullah, man radiya minallahi bil yasir. Sini ada. Sini ada ini. Ya, man radiyallahu bil yasir minar rizq, radiyallahu anhu bil yasir minal amal. Itu dia. Barang siapa reda daripada Ta'ala dengan sedikit rezeki, Allah bagi sikit rezeki pun alhamdulillah, tak ada masalah bagi dia. Dia tenang dan tapi semua ni kunci kau ni. Kunci kau ni. Semua sifat mahmudah yang hebat bagi buku kitab, kunci di mana? Musyahadatullah, tu kunci dia. Dia pum tu buka musyahadah, semua ni dapat benda ni. Ya, famada mal abdu lam yushahid awsafar rabbi al-azim la yumkinu an yakhluda min awsafin nafsi khurujan kulliyan. Selama hamba tidak musyahadah ke Tuhan, kita akan dapat keluar daripada sifat mazmumah, ya, yang tercela, tak boleh keluar. Jadi dia boleh keluar daripada
Sebalik daripada makam reda apa? Kegelisahan, dia tak reda, dia tak tenang. Semua tu dia akan keluar cantik reda. Bila apa? Terbuka. Dia terbuka dengan Tuhan. Itulah kunci dia. Tu yang nak repair dalam apa? Dalam suluk untan asal habis. Haddid basaral iman bil muraqabah. Tajamkan iman kamu dengan muraqabah. Dalam suluk tu banyakkan muraqabah. Dan barang siapa reda daripada Ta'ala dengan sedikit rezeki, dan saya reda Ta'ala daripada sedikit amal dia untuk dia ke syurga maknanya. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, iza ahabballahu abdan ibtalahu, iza ahabballahu abdan ibtalahu, wa iza sabara fa in sabara ijtabahu, wa in radhiya istafahu. Apabila kasih Allah Ta'ala akan hambanya, ibtalahu, maka memberi bala ia akan dia. Ini tak sama kita ni. Orang lagi dikasih, lagi dia beri bala, dia uji punya. Tu. Dia kasih, dia beri petunjuk. Dulu dia sesat, semayang tidak apa tidak, sekarang dah alhamdulillah. Dalam pada itu pula dah dapat petunjuk dan ngaji ibadat. Tuan beri buat sakit, masalah tu. Wah, tu kalau dia tak faham susah. Sedangkan tu hadiah tu. Tuan beri dia hadiah petunjuk, kemudian Tuan beri hadiah penyucian dan pengangkatan martabat dia. Dengan apa? Ujian yang datang. Sebab ujian yang datang pada orang beriman dipanggil apa? Litakrib. Bala tu litakrib, untuk menghampirkan dia kepada Tuhan. Adapun bala yang kena pada orang kafir itu litakzib, memang Tuhan nak azab dia. Tak sama tu. Orang kafir kena bala dengan orang Islam kena bala, tak sama. Pemberian pun tak sama. Pemberian pada orang Islam itu rahmat, digunakan perjalanan dia. Pemberian pada orang kafir itu bukan rahmat, itu istidrat, Tuhan mua dia, supaya dia cepat tarik umban ke neraka kalau dia tak bertobat. Maka dikala sabar bila diuji, nasaya ia melebihkan akan dia. Fa in sabara ijtabahu, Tuhan angkat muliakan dia. Wa in radhiya, dan dikala dia reda akan nasaya memilih ia akan dia. Jadi orang yang masa golongan mukhtar, golongan pilihan, mesti dia duduk dalam maqamur ridha. Dan di mana reda kalau dia tidak ada mahabbah, dan di mana mahabbah kalau dia tidak ada makrifat dengan Allah Ta'ala. Ini mesti kenal dulu. Kenal mana? Kenal peringkat syariat, baru dia pergi pada itu. Kemudian dia akan pergi pada makrifat hakikat lah, atau paling tinggi lah. Jadi kalau sabar, dia melebihkan. Mana orang yang diberikan kurnia sifat sabar, orang tu ada kelebihan besar di sisi Ta'ala. Dan bila Tuhan angkat dia reda pula, orang angkat. Hebat. Dan sahabat-sahabat kita sedang diuji atas dunia paling kuat mana? Palestin lah tuan-tuan. Gaza tu semua tengah menghadapi ujian besar tu. Makna apa tu? Hebat-hebat dia orang tu, Tuhan angkat martabat dia, kan? Dia syahid mati tu ke syurga, tak ada apa dah. Kita tengok jasad itu tu kena bom pecah dah. Sekarang di kat mana sekarang? Dia lagi seronok, kita belum tahu lagi. Dia dah lepas yang mana dah pergi tu, dah selamat dalam syurga bernikmat itu kan. Tadi dia kan ke dunia ni. Kita terketik-ketik belum tahu di ujung macam mana tu. Allah. Mereka dah dapat kemuliaan dari Allah Ta'ala. Dia tarik. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, u'tullahar ridha min qulubikum, tasfaru bisawabi faqrikum wa illa fadah. U'tu, mana beri oleh sekalian kamu akan Allah Ta'ala ar-ridha, mana latih diri kita supaya duduk dalam maqamur ridha. Daripada hati kamu, mana hati kita nak ridha, sifatul qalbi. Nasaya kamu dapat akan pahala fakir kamu tu. Pahala fakir ni besar, tapi kata reda habis ni. Dia sikit dulu. Tuan uji dengan fakir dia reda, pum meletup pahala dia. Kalau dia tak reda, dia kena tempelak. Wa man lam yarda bi qada'ih wa lam yasbir ala bala'ih wa lam yashkur ala ni'mah falyatru rabban siwa'i wal yakhruj min tahti samai. Siapa tak reda dengan hukum Tuhan, hukum sama ada hukum syariat, perundangan Islam, atau hukum dalam bentuk jaraya il qada, berlakunya qada Tuhan, Tuhan uji dia. Dan Tuhan uji pula tak sabar, beri pula tak syukur. Maka Tuhan kata, cari Tuhan lain keluar dari muka bumi aku. Kalau atas dunia dah kena hambat, akhirat tak tahu lah ni. Itu buat. Jadi reda dengan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena ada mahabbah, berreda atau kena. Sebab ni benda reda, syauk dia pecahan daripada apa tu? Mahabbah. Mahabbah dia tu pecahan dia akan datang.
Dan satu lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, dullani ala amrin fihi ridaka hatta a'malah. Fa auhallahu ta'ala ilaihi anna ridaya fi karhik wa anta la tasbir ala ma takrah. Qal ya Rabb dullani alaihi. Qal fa inna ridaya fi ridaka bi qada'i. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Ini dapat sabda Nabi Musa alaihissalam. Wahai Tuhanku, tunjukkan olehmu akan daku atas kelakuan yang ada di dalamnya itu redamu. Yang minta Allah tunjukkan mana urusan yang ada dalam dia keredaan Allah Ta'ala, kat mana duduk dia, hingga aku mengamalkan. Mana nak mencari amalan yang membawa reda, maka bertitah ia kepadanya. Bertitah Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, bahawasanya reda aku itu dalam kelakuan yang engkau benci. Reda Tuhan tu dulu dalam kelakuan yang nafsu tak suka, ya. Mana ringkas dia, melaksanakan perintah Tuhan, nafsu tak suka, ya. Jalan ke syurga tu jalan dibenci oleh nafsu. Khufatil jannah bil makarih wa khufatil nar bis syahwah. Dilingkung jalan ke syurga tu dengan benda yang nafsu tak setuju, malaslah, penat kan. Dan dilingkung jalan ke neraka tu ikut nafsu setujulah, ya. Wa khufatil nar bis syahwah, dengan kehendak keinginan nafsu tu. Jadi dalam ujian kebencian nafsu tak suka, di situ banyak redha Tuhan. Padahal engkau tiada sabar, Tuhan bagi sakit macam tu. Dia redha, dapat redha Tuhan. Batu orang yang redha apa? Tahqiq redha bilan berlazat dalam bala. At-talazzuz bil balaya tahaqququm bir ridha. Tu dia. Nak tahqiq makam reda, dia dapat lazat dengan bala. Mana nak cari antara 1000 tak jumpa orang. Sebab tu benda amrun khariqul lil adah dia dapat. Sebab cara dia pun dia menyalahi adat. Orang kena bala menganjal, dia kena bala seronok. Ya, at-talazus bil balayat, berseronok bernikmat dengan bala. Bala tu kena kat dia, alhamdulillah, menangis. Menangis kehibaan, bukan nangis sakit. Kita menangis melolong sakit, dia menangis hiba Tuhan pilih di mananya. Alhamdulillah allazi alhamdulillahillazi albasani libasal auliya. Ya, segala puji bagimu ya Allah, albasani libasal auliya, engkau sarungkan aku pakaian wali-walimu. Pakaian kekasih Allah apa? Ialah ujian, ya. Atau ingat tu, maka nabi dini sulma istadda balau. Siapa kuat kasih dengan Tuhan, lagi kuat Tuhan uji dia. Ujian datang tu menandakan pilihan Tuhan tu, ya. Batu-batu pilihan dia akan diambil, dibakar, diuji. Tapi kalau batu tak ada harga, tak ambil tadi. Allah at-talazzuz bil balayat tahaqququm bir ridha. Berlazat dengan bala itu tahqiq dalam makam ridha. Mantap ridha ni sampai dia faham tu. Allah. Maka sembah Nabi Musa alaihissalam, wahai Tuhanku, tunjukkan olehmu akan daku atasnya. Maka firman Ta'ala adalah redaku itu dalam redamu bagi qada'ku. Mana siapa yang reda dengan qada' Tuhan, dia dapat reda Tuhan. Ya, sebab as-sukut alamatur reda. Diam tu tanda alamat dari reda. Diam qalbi, sukutul qalbi ma'allah, bukan sukutul qalbi ma'al khalaik kan. Kita minta hati kita jangan sukut dengan makhluk. Allahumma ja'alni min ahli tajarrud anil aqwan wajzib qulubana anis sukun. Sama itu. Ya, kita minta Allah tarik hati kita dan jauh kita daripada sukun. Hati kita diam, seronok, reda, selesa dengan makhluk, kita minta Tuhan tarik. Kita minta Tuhan bagi hati kita selesa dengan Tuhan, bukan selesa dengan makhluk. Ya, itu boleh dapat. Sebab kita nak buat jalan makrifat ke Tuhan, nak bawa ke Tuhan, bukan nak bawa ke makhluk. Habis tu. Ke proses dalam suluk tu tempat sedap kita banyak tu, ya. Proses dalam suluk tu tembak tu betul. Biar betul-betul dia tahqiq, ya, dalam rida dengan Allah Taala, bersedap berlazat ya. Habis. Dan lagi firman Allah Taala, anallahu la ilaha illa ana man lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala nima'i wa lam yarda bi qada'i falyattakhis rabban siwa'i. Atau kama banyak lagi hadis begini. Aku Allah Taala, anallah,
Aku ialah Tuhan, kata Allah Ta'ala. Tiada Tuhan melainkannya aku. Barang siapa tiada sabar balaku, satu. Dan tiada syukur atas nikmatku, dua. Dan tiada reda akan hukumku, tiga ni. Maka ambil olehmu akan Tuhan yang lain daripada aku. Sehingga riwayat, fal yakhrud min tahtis samai. Sudah keluar daripada muka bumi aku. Berat. Jadi minta Allah Ta'ala jadikan kita dengan orang yang reda dengan qada Allah Ta'ala, yang berlazat dengan qada dia. Habis. Kemudian kata Maimun bin Mahran rahimahullah ta'ala, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Muhammad Allahumma wa inna khaira kullahu bi anta bina rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim ya Rabb. Allah.